apabila Anwar mengelirukan ahli parlimen dan apabila warisan melihat, okey, dan UMNO tim B melihat, okey, tidak cukup MP berdiri, maka mereka tidak ingin untuk menyertai bersama dalam undi belah bahagi. Itu bukan bermakna mereka sokong belanjawan, cuma tidak ingin terlibat. Because kalau kita terlibat, kemudian undi tu nak gagal juga sebab perangai Anwar ni hingga mengelirukan MP-MP, sebab kita tak nampak DAP berdiri, sebab kita tak nampak Amanah berdiri. Jadi buat apa kita nak berdiri? Jadi Anwar telah menimbulkan suasana ini. Sebab apa? Okey, pertamanya kita dah tahu dia tidak ada majoriti. Keduanya, Anwar tahu DAP ni ada penyakit. Minta maaf ya, DAP Amanah ni ada penyakit. Dia berpegang kepada nostalgia. Dia berpegang kepada mimpi-mimpi lama, kejayaan-kejayaan lama, ya, Pakatan Harapan dan sebagainya. Ya, itu bukannya politik matang. Itu adalah politik nostalgia dan politik yang bakal menguburkan gabungan tersebut. Okey, politik matang adalah kita membaca zaman, berubah mengikut zaman dan mengenal pasti kekangan yang menghalang kita daripada berjuang untuk rakyat. Dan pada ketika ini kekangan adalah dari kalangan orang Pakatan Harapan sendiri, iaitu Anwar Ibrahim, yang sedang sabotaj usaha mereka Pakatan Harapan sendiri untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin. So secara tidak langsung Anwar sedang menipu rakan-rakannya sendiri, sebab dia tahu dia tidak ada majoriti, ya, dan dia telah menjadi satu kekangan, satu gunting dalam lipatan, atau musuh dalam selimut, atau nak panggil dia apa, udang dalam mi goreng, apa pun, dia adalah masalah. Okey, tetapi mereka tak cukup matang di AP dengan Amanah ni. Okey, mereka berpegang kepada satu peraturan bahawa kita tidak akan benarkan benda ni pecah dan sebagainya. Tetapi kalau anda berjumpa dengan ahli-ahli parlimen tertentu, mereka mengaku sebenarnya Anwar is the problem, he needs to go. Okey, Anwar perlu beredar sebab dah jadi masalah dan nyata. Benda tu dah terang di depan mata. Anwar adalah penimbul masalah dan dia ada track record menipu. Bukan hari ini, bukan semalam, dah berdekad-dekad menipu, sentiasa menipu. Yang terakhir menjaja nama yang di-Pertuan Agong, kononnya ada sokongan majoriti, tetapi apabila sampai masanya dia menghadap dengan yang di-Pertuan Agong, saya tak tahu, saya tak hadir. Saya hanya boleh ramalkan, mungkin dia minum kopi dan tunjuk gigi dia yang putih, ataupun apa yang dia buat kat sana saya tak tahu. Tetapi yang kita tahu, dia tidak menunjukkan bukti sahih, bukti kukuh menunjukkan bahawa dia ada sokongan majoriti, sampai Seri Paduka Baginda Tuanku terpaksa menasihatinya untuk menuruti peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Inilah Anwar Ibrahim dan pihak-pihak yang berkaitan, yang berdamping dengannya di DAP dan Amanah masih menaruh harapan bahawa Anwar akan berubah. Jadi mereka mengulangi perkara sama dengan harapan yang sama, walaupun keputusannya selalu menggagalkan mereka, walaupun keputusan harapan itu selalu menimbulkan keresahan di kalangan mereka, tetapi mereka mengulangi kesilapan yang sama dengan mengharapkan keputusan baru. Maka kematangan politik mereka sudah tidak ada. Jadi Anwar is responsible sebab dia tidak ingin orang tahu dia tidak ada sokongan majoriti. Mengapa? Okey, pertamanya Anwar tahu dia tidak ada sokongan majoriti, tetapi kedua, ramai yang menjangkakan bahawa sebenarnya Istana Negara sendiri tidak akan terima Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi seandainya Anwar ada majoriti sekalipun, tidak akan terima. Jadi Anwar tahu bahawa sekiranya dia nak jadi Perdana Menteri bukan mudah. Dia tak boleh bergantung kepada majoriti mudah. Memang dia tak ada, ya saudara-saudari, memang dia tak ada. Anwar ni, kalau kamu kenal peribadi dia, kalau dia ada sokong majoriti, bukan hanya dia akan menjadi orang pertama berdiri, silap-silap dia akan berdiri atas kerusi ataupun atas meja parlimen. Okay, that is Anwar Ibrahim. Sebab kemaruk dia ni tahap orang yang berpenyakit. Jadi dia bukan hanya akan berdiri di lantai parlimen, dia akan berdiri atas kerusi ataupun atas meja parlimen, ataupun atas meja parlimen tu tempat lapik tu yang kita letak dokumen tu, mungkin dia akan berdiri atas tu. Kalau tak cukup, dia akan pinjam dari sebelah, pinjam lapik atau pinjam kerusi. Aku nak lagi tinggi, aku nak bagi speaker nampak bahawa Anwar Ibrahim telah berdiri sebab saya ada majoriti. Itulah kemaruk Anwar.
Okey. So dia tahu dia tidak ada majoriti, tetapi saya jangkakan dan apa yang saya faham adalah dia turut merasakan bahawa istana tidak akan menerimanya sebagai Perdana Menteri. Okey. Jadi usaha dia untuk menjadi Perdana Menteri adalah amat sukar, sebab dia tahu bahawa dia perlu majoriti yang amat besar. Okey, amat besar. Jadi dengan melakukan ini, ianya juga menjadi harapan Anwar agar tim B UMNO ni menjadi fed up, okay? Menjadi tidak sabar, kemudian warisan menjadi tidak sabar. Akhirnya semua orang sebelum 15 hari bulan akan kata, okeylah Anwar, kita akan sokong kau, cuma berdiri je, okay? Maka Anwar nak majoriti yang cukup besar, dengan akuan bersumpah ke, dengan cara apa ke, sebab dia ni, style Anwar ni sentiasa akan cuba dapatkan akuan bersumpah dari dulu sampai sekarang. Jadi mungkin kumpul akuan bersumpah supaya dapatlah 130 ke, 100 berapa ke, 220 ke, atau mungkin lebih daripada bilangan ahli parlimen. Mungkin minta mamak yang jual teh tarik sekali hang buat akuan bersumpah, hang sokong aku ke, entah apa ke, tetapi dia nak bilangan yang besar. Sebab baru pada hemat dia mungkin Yang di-Pertuan Agong tidak akan mempertikai majoriti dia. Tapi apa yang Anwar tidak sedar, nombor satu, strategi dia dah silap. Sebab sekarang ni, pembangkang ni, strategi dia mereka tak memikirkan siapa jadi Perdana Menteri. That is bad strategy. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak memikirkan langsung siapa nak jadi Perdana Menteri. Because Tun Dr. Mahathir Mohamad is objektif. Sekarang ni kita tahu bahawa kerajaan Muhyiddin, pimpinan Muhyiddin ni tidak ada majoriti, sebab kerajaan pimpinan Muhyiddin adalah kerajaan paling lemah dalam sejarah tanah air dan kini berada dalam keadaan yang terlemah, tetapi nampak kuat sebab ada seorang yang menimbulkan masalah bernama Anwar Ibrahim. Sebab itulah nampak kuat, tetapi dia adalah terlemah sekarang ni. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya objektif. Dia bukan fikirkan siapa nak jadi Perdana Menteri. Dia cuma fikirkan langkah pertama, iaitu belanjawan ini tidak sesuai, bukan berjiwa rakyat, belanjawan ini berbaur politik dan kerajaan pimpinan Muhyiddin ini tidak meyakinkan dan has to go. Sebab banyak kesilapan, banyak kekhilafan, banyak kepincangan, banyak terpesong dalam kerajaan ini. Okay? So it has to go. Okay? Jadi belanjawan perlu gagal. Dan ianya tidak akan memudaratkan rakyat, tidak akan menyebabkan gaji penjawat awam tidak boleh dibayar dan sebagainya. Okay, itu adalah objektif Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar tidak objektif. Seharusnya itu menjadi matlamat Anwar, tetapi Anwar dia memikirkan nak jadi Perdana Menteri. Okay? Jadi dia nak jadikan tim B UMNO, dia nak jadikan warisan fed up, dah tak sabar. Lepas tu dia mengharapkan mereka akan datang, okeylah Anwar, kita sign. Mana nak sign? Okey, sign. Okeylah. Kalau boleh nak speaker sekali sign. Okey. Tetapi Anwar tak sedar sebenarnya tindak tanduk dia bukannya membantu, tetapi dia backfire. Sebab ramai ahli parlimen yang dah meluat dengan dia makin meluat. Makin meluat. Jadi kalau dulu dia sukar nak dapat angka 80 ke 90 ke sokongan ahli parlimen, lah ni mungkin lagi susah untuk mendapat lebih banyak sokongan. Sebab DAP dah kena maki di umum, okey, dan reputasi DAP sekarang makin tenggelam disebabkan Anwar. Amanah kena serang habis-habisan, reputasi dia tenggelam disebabkan Anwar. PKR dah hancur berkecai kalau kita lihat serangan di umum. Okay? Sudah pasti di kalangan mereka ni ramai, dan saya memang tahu, saya dipahamkan, ramai dah tak puas hati dengan Anwar. Maknanya Pakatan Harapan ni tunggu masa je untuk pecah. Inilah yang Anwar tak sedar. Inilah masalah orang yang kemaruk kuasa, yang gila kuasa. Dia tak sedar apa yang berlaku. Dia cuma hidup dalam kepompong dia dengan harapan palsu dia kerana terlalu terdesak nak jadi Perdana Menteri. Okey? Baik.